Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu kali ini pada semester kedua minggu pertama. Jadi untuk subjek khusus GPP P1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan, saya akan memberikan pembentangan sedikit tentang definisi dan konsep pendidikan. Sebelum saya mulakan, ingin saya perkenalkan diri saya iaitu nama saya Luqman Hakim bin Aris dan saya bersama saudari Nur Alisa Azrah binti Cik Kamaluddin. Baiklah, kita teruskan dari segi definisi dan konsep. Apa itu definisi pendidikan? Menurut Al-Jamali, pendidikan boleh ditakrifkan sebagai proses membentuk tabiat dan sikap seseorang dalam berbagai-bagai aspek kehidupan sama ada rohani, jasmani, akhlak, akal maupun sosial supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari segi pandangan Al-Shahbani, definisi pendidikan dapat ditakrifkan sebagai membina dalam berbagai-bagai aspek yang berhubung dengan jasmani, rohani, akal, amalan dan sosial bagi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Manakala dari segi konsep pendidikan, education ini berasal daripada perkataan Yunani ataupun educare yang bermaksud membimbing atau melatih dan educare juga bermaksud yang melatih atau mengasuh. Ia juga sebagai satu proses menjadikan seseorang individu dari segi kemahiran agar dia dapat melakukan sesuatu pekerjaan. Aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Manakala konsep pendidikan juga menekankan aktiviti-aktiviti yang dirancang secara sistematik, iaitu mempunyai objektif, perancangan dan langkah-langkah pelaksanaan untuk mendidik kanak-kanak supaya mereka menjadi insan yang berakhlak mulia serta menguasai kemahiran yang diperlukan oleh seorang manusia untuk hidup secara bermasyarakat. Seterusnya kita pergi kepada matlamat pendidikan. Matlamat pendidikan Islam adalah untuk melahirkan individu yang seberlekat sama ada dari segi rohani, jasmani maupun dari segi material atau sosial bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan selepas mati. Ianya bertujuan untuk membentuk serta mengembangkan aspek-aspek kesempurnaan manusia yang mencakupi dari segi fizikal, rohani, mental dan sosial menurut pembentukan Rabbani bagi melahirkan insan yang sempurna iaitu kamil dan individu yang bertakwa. Manakala dari segi pendapat Al-Ghazali, ia mengetengahkan bahawa pendidikan ini bukan sahaja bertujuan untuk mengisi fikiran kanak-kanak dengan ilmu pengetahuan tetapi juga untuk memupuk watak akhlak yang murni. Manakala Ibn Khaldun menyatakan bahawa pendidikan bertujuan menjajakan dan membangunkan manusia ke arah kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Seterusnya dari segi falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan dahulunya disebut sebagai falsafah pendidikan negara, iaitu FPN, yang merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Hal ini bermakna semua aktiviti pendidikan dan persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan. Idea pengubahan falsafah pendidikan kebangsaan dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatan Kuasa Kabinet yang mengkaji pelaksanaan dasar kebangsaan berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan kepada ketiga-tiga ideologi negara, iaitu rukun negara, dasar ekonomi baru dan dasar pendidikan kebangsaan pada tahun 1999. Cara-cara guru merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian
pelajaran Malaysia memenuhi beberapa matlamat. Jadi, guru diwajibkan untuk memainkan beberapa peranan bagi merealisasikan semua matlamat ini. Antaranya ialah yang pertama, memupukkan perasaan cinta murid terhadap ilmu dan peribadi yang mulia. Kedua, menyamai rasa cinta terhadap diri, masyarakat dan negara. Ketiga, guru perlu menunjukkan sifat budi pekerti yang mulia. Keempat, guru juga berpandangan progresif dan saintifik. Yang kelima, guru juga perlulah melahirkan suatu masyarakat yang progresif. Sistem pendidikan yang memanusiakan Malaysia. Apakah maksudnya? Jadi menurut Wina Sanjaya pada tahun 2008, dari segi konsep tersebut ada 3 ciri utama suatu sistem. Pertama, suatu sistem memiliki tujuan tertentu. Kedua, untuk mencapai tujuan sebuah sistem memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ketiga, untuk menggerakkan fungsi, suatu sistem harus ditunjang oleh berbagai komponen. Dalam pendidikan, sistem merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan mengangkut 3 unsur pokok iaitu seperti berikut. Yang pertama, unsur ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu. Seperti bakat, minat, kemampuan dan keadaan jasmani. Yang kedua, unsur usaha adalah proses pendidikan yang berkait dengan hal-hal yang lain seperti pendidikan, kurikulum, sekolah, buku, cara-cara belajar dan lain-lain. Yang ketiga, unsur hasil usaha adalah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar yang berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ianya dapat dilakukan setelah selesainya suatu proses belajar ataupun mempelajari suatu pendidikan. Okey, seterusnya saya akan serahkan pembentaran ini kepada saudari Arisa Azra. Dipersilakan. Baiklah, seterusnya adalah falsafah pendidikan guru. Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara. Ianya menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Seterusnya adalah matlamat falsafah pendidikan guru. Matlamat falsafah pendidikan guru yang pertama adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial, menguasai ilmu dan kemahiran serta amalan keguruan. Matlamat falsafah pendidikan guru yang kedua pula adalah guru perlulah profesional tentang karier mereka, manakala matlamat ketiga adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi sosial. Seterusnya adalah tonggak pendidikan UNESCO. Apakah itu tonggak pendidikan UNESCO? Sebuah pertubuhan pendidikan sains dan kebudayaan PBB. UNESCO juga dikenali sebagai UN Educational Scientific Cultural Organization dalam bahasa Inggeris. Sebanyak 191 buah negara telah menyertai UNESCO. Organisasi ini berpusat di Paris dengan lebih 50 pejabat setempat dan beberapa institusi di seluruh dunia. Tujuan penubuhan. Antara tujuan penubuhan UNESCO yang pertama adalah untuk menyumbang ke arah kedamaian dan keselamatan. Tujuan penubuhan yang kedua adalah untuk mempromosikan kerjasama antarabangsa melalui bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. Terdapat 4 tonggak pendidikan UNESCO. Tonggak pendidikan UNESCO yang pertama adalah belajar untuk mengetahui, iaitu learning to know, manakala yang kedua adalah belajar untuk melakukan, iaitu learning to do, manakala tonggak pendidikan UNESCO yang ketiga adalah belajar untuk menjadi apa, iaitu learning to be, manakala yang keempat adalah belajar untuk hidup bersama, iaitu learning to live together. Tonggak pendidikan UNESCO. Yang pertama, belajar untuk menguasai ilmu.
belajar memahami dunia sekeliling dengan memperkembangkan kemahiran kerjaya dan komunikasi. Guru adalah sebagai penyampai ilmu. Tonggak pendidikan UNESCO yang kedua adalah belajar untuk menguasai kemahiran. Ianya diaplikasi dalam bidang pekerjaan, menguasai nilai-nilai yang lain serta berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang pekerjaan. Tonggak pendidikan UNESCO ketiga pula adalah belajar untuk menjadi insan yang berguna. Pembentukan insan yang menyeluruh fizikal, intelek, emosi, kepekaan dan penghargaan intelek. Mewujudkan masyarakat yang berfikiran kritis, kreatif serta inovatif. Tonggak pendidikan UNESCO yang keempat pula adalah belajar untuk harmoni dan bekerjasama. Ianya menimbulkan kesadaran untuk saling memahami serta saling memerlukan. Guru perlu bersikap terbuka dan menerapkan nilai-nilai murni. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.